Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami untuk The Thursday Show hari ini bersama dengan saya Syah Sulaiman, dan terima kasih juga untuk anda semua yang terus kekal di rumah untuk perintah kawalan pergerakan kita yang dah dilanjutkan pun untuk fasa yang keempat sekarang ni, dan kita masih lagi dalam bulan Ramadan. So alhamdulillah, macam mana anda semua hari ini? Sihat ke tak? Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan terus kekal di rumah, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga yang tersayang. Alright. So untuk hari ini The Thursday Show kita ada isu juga, ada tajuk juga yang kita nak bawa kepada anda semua, dan kita juga tamu yang kita jemput untuk hari ini untuk kita bincangkan berkenaan dengan bulan puasa jugalah sebenarnya kan. Alright. So pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih kepada Da'i Wan kita kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Apa khabar? Assalamualaikum Da'i Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syah. Alhamdulillah, baik Syah. Baik ya. Puasa pula macam mana tuan? Okey. Dalam PKP kita first time ni, puasa dalam PKP ni. Kan? Itulah sometimes ada juga sampailah macam luahan-luahan dekat saya juga, Syah. Sebab kalau ikutkan dekat ruangan DM saya, dekat saya punya personal account Instagram, even dekat email saya pun ada banyaklah luahan-luahan beritahu tentang rezeki yang seolah-olah tersekat sekarang kan, khususnya untuk para peniaga dekat luar sana. No more bazar Ramadan, Syah. Betul. No more bazar Ramadan, no more pasar malam. So satu kesusahan jugalah bagi orang-orang yang berniaga. So walaupun macam mana pun, Syah, dalam tempoh puasa ni, walaupun kita sebagai pembeli kita tak dapat nikmati nikmat-nikmat yang telah ada dulu yang kita tak hargai. Betul. So antaranya sekarang mungkin boleh kita sedar atau celik semula mata, tapi kepada orang-orang yang dekat luar sana, yang khususnya kepada para peniaga dekat luar sana, Allah sebutkan dalam Quran, wa tuzillu man tasha', Allah berikan rezeki pada siapa-siapa yang Allah nak. Jangan risau, ikhtiar, pasti akan ada cara untuk kita temui rezeki yang baru. Jangan pernah risau. Sebab saya ikutkan sekarang kan, Syah, kan ada apps yang memudahkan para peniaga tau, Syah, untuk stay at home. Hashtag stay at home, still lagi berniaga daripada rumah dalam jarak radius 10 km. Seperti sebelum ni ada developer apps yang baru, dia orang invite saya untuk minta iklan kata tanda orang punya apps untuk bantu peniaga-peniaga yang duduk dalam rumah namun still boleh berniaga untuk terus menjana income dalam rumah masing-masing. So please, ada banyak cara untuk raih rezeki, insya-Allah, don't worry. Kita kena cari juga. Jangan tunggulah, kena cari sebenarnya. Yes. Baiklah Ustaz, kita dalam bulan puasa ni juga sebenarnya kita nak cerita jugalah pasal bulan puasa ni. Yang kadang-kadang soalan ni kadang-kadang dah banyak dah orang tanya, tapi kita mungkin nak refresh balik untuk orang yang mungkin terlupa, macam saya sendiri mungkin terlupa, macam mungkin orang-orang adik-adik yang baru kan, pasal bulan puasa ni. Berkenaan dengan bulan puasa, ada dia katakan orang bulan puasa syaitan semua diikat. Betul? Okey. Jadi betul ke benda tu semua? Tapi kenapa masih ada lagi manusia yang seakan-akan terikut dengan perangai-perangai syaitan, dengan kelakuan syaitan kan? Sedangkan syaitan-syaitan dah terikat. Betul. Syah, ni soalan famous lah, Syah. Soalan popular. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ni pun dah banyak kali tersebar dah. Dan sampai pengetahuan umum pun kita pun dah sebenarnya dah sedia maklum lah. Seperti Syah kata, untuk refreshment balik kan? Untuk refresh balik. Okey. Kalau ikutkan hadis pasal syaitan dibelenggu ataupun terikat ni ada banyak boleh kita telusuri. Antaranya dalam Sahih Bukhari ataupun dalam Sahih Muslim. Cuma perbezaan pada lafaz dia. Ada yang lafaz Bukhari ataupun lafaz Muslim. Ketika Nabi SAW sebutkan dalam hadis tu, iza dakhala syahru Ramadan, bila masuknya satu bulan Ramadan, futihat abwabul. Kalau dalam lafaz Sahih Muslim disebut dengan futihat abwabus sama', terbukalah pintu-pintu langit. Tapi dalam lafaz Sahih Bukhari, futihat abwabul jannah, terbukalah pintu-pintu syurga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, tertutup pula pintu-pintu neraka ataupun neraka jahannam itu. Dan di hujung hadis, wasulsilat asyayatin, terbelenggulah ataupun terikatlah syaitan-syaitan itu. Ini yang kita nak kongsikan yang sulsilat syayatin tu. Terikatlah. Okey, apa ini maksudkan dengan sebenarnya sulsilat asyayatin tu? Terikat ataupun terbelenggulah syaitan-syaitan tu. Sebenarnya kalian semua, siapa-siapa yang berkesempatan untuk dengar perkongsian kita Thursday Show, Syah punya Thursday Show, okay. Kepada semua, kalau kalian nak tahu pasal ni, sebenarnya Al-Imam Al-Bahaqi dah syarahkan, dah jelaskan makna hadis ni dalam kitabnya Fadail Aqad. Kata Al-Imam Bahaqi, dia merujuk kepada apa yang termaksud dengan belenggu tu. Itu menunjukkan bahawa sekarang kan, Syah kan, dan yang lain-lain juga sedang pendengar kita, itu menunjukkan sekarang syaitan ataupun geng-geng dia ataupun kuncu-kuncu dia, in the time of Ramadan, mereka semua akan mendapat kesusahan atau berasa susah untuk mempengaruhi kita untuk melakukan kejahatan. Itu yang dia merunjukkan kepada terbelenggu ataupun terikat. Seolah-olah ada kesekatan pada syaitan-syaitan ni dan geng-geng dia. Geng-geng dia
Kuncu-kuncu dia dalam bulan Ramadan untuk mempengaruhi kita, untuk menghasut kita, untuk mempengaruhi kita atau memburukkan kita, mengajak kita pada melakukan keburukan, memang mereka akan menghadapi kesukaran. Itu yang termasuk dengan terbelenggu ataupun terikat. Ini disyarahkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah rahmatun wasi'ah. Tetapi ini pengetahuan ekstra berkenaan dengan syaitan. Sebab ada orang kata, ada orang bahaskan ataupun sampai dekat telinga kita, syaitan tu kadang-kadang ada ulama sebut yang ketua dia, yang besar-besar je yang terikat. Betul tak? Betul. Kalau ikutkan ada dua pendapat ulama yang besar. Satu, keseluruhan syaitan terikat. Satu lagi yang paling besar juga, yang paling taiko, yang paling leader ataupun leader dia yang paling taiko, yang paling ganas, yang ketua, yang leader. Yang ini sahaja yang terbelenggu ataupun terikat. Tapi yang selain daripada itu bebas berkeliaran untuk cuba menghasut kita lagi. Ini dibuktikan dalam kalam yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ketika Al-Imam Ibn Hajar ambil jawapan ni, dia ambil daripada rujukan satu lagi Syekh Ibn Khuzaimah dalam kitabnya Sahih Khuzaimah. Kata Syekh, syaitan-syaitan ni dia merujuk kepada ketua-ketua. Sama ada ketua syaitan ataupun ketua jin. Tapi kedua-dua ni ganas dan besar pangkat dia. Ini kata Syekh Ibn Khuzaimah dalam kitabnya Sahih Khuzaimah. So, ada dua lah yang boleh kita faham. Bahawasanya kalau nak ikutkan pendapat ulama yang ni, ini memang merujuk kepada hadis. Sebab ada satu hadis riwayat Tirmizi, riwayat Ibnu Majah, disebutkan dekat dalam tu hadis ni taraf dia adalah hasan. Okey, disebutkan dalam tu syaitan-syaitan ataupun iblis itu adalah ketua-ketua mereka. Mereka itulah yang terbelenggu ataupun terikat. Wallahu a'lam bissawab. So yang kecil-kecil semua masih lagi. Yang kacau-kacau kita ni yang kecil-kecil itulah. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu lah Syah. Tapi walaupun macam tu, sebab ada pendapat ulama yang lain, walaupun syaitan tu terbelenggu, ada yang mengatakan mereka itu diikat pada lehernya, diikat pada tangannya, tetapi mulut mereka still boleh berbisik tau Syah. Ni tak ramai orang tahu pasal ni. Kiranya yang gubernur tu Syah, yang ketua tu, yang leader tu, walaupun terikat, tapi mulut-mulut mereka ini masih lagi boleh berbisik kepada kita Syah. Sesiapa yang tidak kuat perisainya ketika berpuasa dalam bulan Ramadan, menjaga hawa nafsu, menjaga pandangan, menjaga syahwatnya, ada kemungkinan bisikan-bisikan itu akan menyebabkan dia tewas. Betul. Dan kalau kita tengok juga Ustaz, tahun ni belum nampak lagi lah apa-apa kejadian. Tapi kadang-kadang macam tahun-tahun lepas, kita nampak waktu bulan Ramadan je lah waktu orang paling kurang sabar kita tengok. Tengok kalau ikutkan yang tahun lepas ada kes-kes yang pasal hentak kereta salah sikit semua dah mengamuk. Ada yang sampai baling kasut dekat bazar Ramadan tahun lepas semua kan. Tu tahun ni kita tak nampak lagi, mungkin sebab tak ramai kita berjumpa dengan orang, so tak nampak sangat. Betul. Extra info. Kepada kita semua orang Islam yang betul-betul beriman dengan ayat Allah, kalian boleh beriman dengan satu ayat ni dalam surah Az-Zumar verse number 10. Kalau ikutkan Allah firmankan, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala bagi orang-orang yang bersabar ni Syah, Allah rakamkan dalam Al-Quran, pahala yang Allah berikan kepada kita kalau kita bersabar ni Syah, lagi-lagilah bersabar dalam bulan Ramadan. Pahalanya adalah infinity Syah. Lebih power daripada keseluruhan Infinity Stones yang ada dekat tangan Thanos. Infinity maksud memang tak boleh kira. Yes, no limit. Pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar. Ini juga kepada siapa-siapa yang ditimpa musibah. Lagi-lagi mungkin kepada seorang ayah nak sambut isteri dia melahirkan anak dalam bulan Ramadan ni, dalam tempoh PKP lagi. Kalau dia Saya nak cakap apa tu Syah? Anak saya lahir lebih kurang sebelum raya kot mungkin. Due date dia. Syah? 8 tu lah risau. Yang keberapa Syah? Yang ketiga Ustaz. Okey, jadi Syah mesti tahu bagaimana cara untuk menjaga, untuk menguruskan di awal-awal baru melahirkan anak Syah kan. Banyak sangat kerja kan Syah. Betul. So Syah, kalau setiap momen nanti ketika Syah bersabar dengannya, setiap itu akan menjadi nilai pahala yang sangat besar dan sifatnya infinity bagi Syah dan bagi semua sidang pendengar yang ada pada kita mendengarkan kita pada saat ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin. Alright. Saya Ustaz cakap tu saya dah terfikir. Saya setiap kali lepas orang cakap mesti dah macam tu. Dia akan terkesima, dia akan Okay Ustaz. Okay, that's deep Ustaz. That's deep. Alright Ustaz. Kita nak tanya sikit lagi pasal bulan Ramadan ni, yang mana mungkin Ustaz boleh kongsikan juga nampak Ustaz. Yang ni untuk mereka yang dah berkahwin dah, ada sahabat saya tanya juga ni. Okay.
untuk yang andai kata yang ni dia keraguan. Saya pun nak jawab, saya dah jawab tapi saya nak confirmation daripada ustaz lah. Okay. Soalan dia malam, sekiranya malam bulan puasa lepas tarawih, dia ada bersama dengan isteri dia. Okay. Dia tak lepas sahur dia tak tidur. Dia tak mandi junub. Sat. Ni lepas Moreh, tarawih kan? Lepas tarawih malam tu lah, dah habis isyak. Okay. Lepas tu dia ada Inilah bersama isteri dia. Syah, inilah bahaya kalau lepas tarawih Moreh. Banyak sangat tenaga. Teruskan Syah, teruskan. Okay. Lepas tu dia ada bersama dengan isteri dia. Sahur, lepas tu dia tertidur, tak sahur, tak subuh. Macam mana dengan puasa dia tu? Dia boleh puasa ke atau tidak? Kalau dia niat pada malam hari, dia dah niat pada malam hari. Contoh kalau biasanya kalau kita akan niat, selalunya imam akan lead bacaan niat lepas kita dah solat sunat tarawih dan ataupun solat sunat witir. Kalau habiskan dengan witir. So imam akan lead dengan bacaan niat. Kalau dia dah niat pada malam hari Syah, maka keesokan harinya sah puasa dia. Tetapi dia tak boleh meneruskan kelangsungan kehidupan dia macam tu saja Syah. Sebab di waktu subuh dia perlu menunaikan solat fardu subuh, betul? Betul. Perlunya dia bersuci ataupun berjunub. Untuk menunaikan solat fardu subuh. Ini dia tinggal, ini Syah maksudkan dia tinggal solat fardu subuh ke? Dia terlepas subuh. Itu maknanya. Pantang betul saya tengok kalau ada pasangan yang buat macam ni, lepas tu tinggal solat subuh. Okay. Kalau ikutkan dia sebab kalau kita fikir logik, kalau dia dah bersama dengan isterinya, lepas tu siang tu dia subuh, dah semestinya dia dah mandi. Sebab nak sembahyang mesti bersih dulu kan. Betul. Ni kalau dia tinggal maksudnya terlajak habis subuh, terlajak. Kalau still ada dia berniat pada malam hari. Even though kalau pada 1 Ramadan yang lepas, dia telah berniat sebulan selama 30 hari. Walaupun malam tu dia terlupa niat, insya-Allah still selamat pada dia, kiranya puasanya pada keesokan hari masih sah. Okey, masih sah. Namun walau macam mana pun dituntut dalam mazhab Syafi'i, mesti kena niat setiap hari, setiap malam. Yang penting kalau dia ada niat Syah, keesokan harinya puasanya adalah sah. Alright. Faham, minta jelas lah kawan. Alright, alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillah, mungkin apa yang nak dikongsikan hari ni ada dapat sedikit. Cuma saya nak dapat yang terakhir daripada Da'i Wan. Mungkin ada pesanan yang terakhir untuk semua penonton-penonton kita hari ni bersempena dengan bulan Ramadan kita di dalam PKP ni juga. Silakan Ustaz. Okey. Antara benda penting yang selalu saya sampaikan pada semua kalian, ada sebab Allah bagi kita musibah ni, babak COVID-19 ni. So kalau kalian betul-betul perasan ada banyak nikmat yang telah kita lalui ataupun kita kecapi selama ni, kita dah rasa kehilangan dia. Sama-sama kita rasa pada saat ni. So sepatutnya at this moment of time being, kita betul-betul kena hargai. Everything yang berlaku dalam momen kita sekarang ni semuanya adalah priceless. Sangat mahal harganya. Kalau boleh hargai, paling penting tolong hargai mak dan ayah. Kalau dapat ruang dan peluang, tolong hargai mak dan ayah. Kalau dapat ruang dan peluang, kalau boleh balik dapat kelulusan PDRM dan sebagainya, kan? Boleh balik jumpa mak ayah. Kalau dapat jumpa adik-beradik, sila hubungkan balik kasih sayang bersama dengan adik-beradik. Mungkin ini momen yang Allah letakkan, Allah titipkan pada kita, Allah takdirkan pada kita untuk kita duduk dalam rumah dan menghargai orang-orang yang berada di sekeliling kita yang selama ni kita gagal untuk buat. Syah dan semua. Okey, dan dalam masa yang sama teruskan bersabar. Okey, ingat pahala orang-orang bersabar itu infinity baginya. Okey, dan teruskan mengimarahkan bulan Ramadan dengan banyakkan pelakuan atau melakukan amal-amal ibadah. Ingat Nabi sebut dalam hadis, orang yang melakukan bahagian daripada amal ibadah sunnah, pahala baginya umpama ibadah-ibadah fardu yang lain dalam bulan-bulan yang lain. Ganjaran dia sekali-kali ganda. Bahkan orang-orang yang melakukan atau menunaikan kefarduan atau menunaikan kewajipan, pahala baginya 70 kali kewajipan daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan orang yang berpuasa dalam keadaan imanan wahtisaban, di dalam keadaan untuk betul-betul dia nak cuba untuk betulkan dia punya iman pada Allah dan juga mengharapkan keampunan dan keredaan Allah. Dan ini termasuk dalam hadis yang sahih, bahawasanya kalau kita betul-betul menjadi orang yang berpuasa dalam Ramadan kerana semua benda tu, kerana dua benda tu, kerana untuk membentuk jaga iman kita, dan yang kedua kerana nak mengharapkan keampunan Allah, Allah akan ampunkan keseluruhan dosa-dosa kita yang lalu. Okay, so now
fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk bekerja melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan kerana pahalanya sangat banyak dan pahalanya infinity, dan dalam masa yang sama cari malam Lailatul Qadar yang kita mungkin terlepas selama ni sebab sibuk dengan bekerja. Sekarang kita semua #stay at home. This is our moment untuk kita cari malam Lailatul Qadar dengan baik. Jangan tinggal, insyaAllah. Yes. Alright, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Iwan atas perkongsian kita tadi. InsyaAllah semoga bermanfaat semua. Jadi sekali lagi terima kasih Datuk Iwan bersama dengan kami hari ini. InsyaAllah ada peluang nanti kita panggil ke studio pula mungkin lepas PKP ni. InsyaAllah. Alright, jadi terima kasih untuk you guys semua yang dah menonton kita Thursday Show. Kalau ada apa-apa nak komen ataupun nak tambah ataupun nak suggest apa-apa topik yang akan kita bincangkan untuk The Thursday Show next, boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi next Thursday Show bersama dengan saya Syah Sulaiman. Assalamualaikum, jumpa lagi guys. Ciao.